Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di rumah Allah Azza wa Jalla, dapat kita menghidupkan solat subuh berjemaah, dan seterusnya kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebab Allah sebut wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula kita berada di zaman fitnah, zaman-zaman yang kita lihat macam-macam ideologi masuk, macam-macam pandangan yang dikeluarkan oleh anak-anak muda kita pada hari ini. Yang terbaru kalau kita lihat dalam tempoh kita sedang nak menyambut bulan Ramadan, bahkan sampai ke bulan Ramadan tersebar anak-anak muda kita, salah seorangnya seorang perempuan buat TikTok, buat penyampaian secara santai di dalam laman sosial mereka. Ada yang kata, kenapa kita tak boleh pakai bahan-bahan daripada babi, sedangkan dia sihat, kulitnya jadi cantik daripada asalnya penuh dengan jerawat. Selepas pakai bahan ataupun produk yang ada khinzir, maka ia jadi cantik kembali. Jadi dia galakkan semua orang pakai babi kat muka. Bayangkan, dengan bangga tanpa segan silu. Sedangkan kita, negara kita ni ada mufti-mufti, ada ulama, ada tata cara, ada fatwa yang jelas, tapi dengan bangga mereka boleh menyampaikan dan menggalakkan orang semua pakai babi. Tuan-tuan, itulah dugaan kita. Ini dipanggil fitnah. Tuan-tuan nak marah budak-budak perempuan tu, nak marah orang-orang macam ni, tak boleh. Apa yang perlu kita buat? Kita kena dekati mereka. Kita kena tarik mereka datang ke masjid, datang ke kuliah-kuliah, madih-madih ilmu. Itu tanggungjawab kita. Itu sebabnya ingat memperingati ini tanggungjawab semua. Bukannya ustaz-ustaz yang bagi tazkirah saja. Kita ni yang bekerja sebagai pramugara ni, pramugara ada. Tadi pun jumpa seorang pramugara nak pergi kerja dah, minta izin nak balik dulu. Bayangkan tuan-tuan, pramugara ada dia punya tanggungjawab. Bila duduk sama-sama dia kat atas kapal terbang tu, saling bertazkirah lah dia orang kat atas tu. Tak apalah cara dia orang. Kalau ustaz bagi tazkirah, lari habis pramugari tu, teguh tak jamu air. Tapi bila sama-sama dia orang, dia ada cara dia, dia ada kaedah dia. Doktor-doktor sama-sama dia orang, sama-sama dia orang. Dan hari ni kalau tengok, doktor-doktor pun dah boleh bagi tazkirah dah, alhamdulillah. Tu semua tanggungjawab doktor-doktor perubatan. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena saling tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain. Itu sangat penting, tuan-tuan. Semalam sepatutnya saya ada bagi tazkirah kepada kerabat di sebuah negeri, tetapi memandangkan jemputan itu di saat-saat akhir. Atas dasar itu saya tidak boleh terima, kerana surau telah booking lebih daripada 5 bulan. Takkan disebabkan istana saya terpaksa batalkan. Kesian pada orang lain yang dah janji. Jadi saya dengan rendah diri minta maaf. Kata, insya-Allah saya akan pergi waktu yang lain. Cuma saya akan cari ganti. Saya akan cuba dapatkan tempat. Alhamdulillah pihak istana sangat teruja dan kata tak apa, minta tolonglah dapatkan nama yang baik. Jadi saya bagi 2-3 nama. Antara nama pakar bedah usus. Pakar bedah usus. Kan pelik tu, bagi tazkirah sebelum buka puasa, pakar bedah usus. Ni apa cerita pula? Orang nak tahu tentang neraka, tentang syurga. Tak salah. Sebab dia boleh cakap tentang usus itu berdasarkan Quran. Nampak tak? Dan dia pula orang yang
terlibat dengan usrah, yang selalu belajar, datang masjid, belajar dekat surau dan macam-macam lagi. Kitab-kitab dia suka baca. Alhamdulillah, pagi semalam, pukul 12 pagi dah, malam semalam, sampai pagi, wakil istana telefon, dia kata, very interesting, bagus Ustaz. Dia kata, sangat lain, luar biasa. Menginsafkan kami yang buka puasa, terus tak jadi nak makan sangat. Kata. Sebab dia cerita, sahur kena makan apa? Kita tak ikut sunnah. Kita kata kita sayang sunnah, kita sayang Nabi, tapi makan tak macam Nabi. Buka puasa, Nabi makan macam ni, kita makan macam ni. Itu yang jadi masalah. Perut, usus kena kanser, lepas tu kena GERD, kena gastrik. Ada orang bulan lain tak gastrik, tapi bulan Ramadan gastrik dia. Ini semua tuan-tuan yang dirahmati Allah perlu saling ingat memperingati. Semua orang ada kepakaran masing-masing. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kongsi tak lama. Sebab saya tahu bulan Ramadan ni semua orang dah bangun pukul 3 pagi. Saya tengok orang kat sini semua bangun pukul 3 pagi semua ni. Wajah-wajah tahajud. Sebab Allah pun sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kita boleh tengok orang daripada wajah-wajah mereka insya-Allah. Oleh yang demikian tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia ajar Ramadan ni, dia suruh kita ni buat sesuatu dan istiqamah dengan apa yang kita buat. Ramai orang kata Ramadan bulan Quran. Betul. Tapi bukan Ramadan bulan Quran. Ramai orang kata bulan Ramadan bulan sedekah. Bukan bulan sedekah. Orang kata bulan Ramadan bulan kita bagi makan, infak makanan. Bukan. Bukan bulan Ramadan. Orang kata bulan Ramadan bulan semayang. Bukan. Tak betul. Bulan Ramadan bulan hidupkan masjid. Tak betul. Semua yang saya sebut ni bulan-bulan lain pun buat. Betul tak? Betul tak? Sedekah bulan lain kita buat. Bulan Rajab kita buat, bulan Syawal kita buat, bulan Zulhijjah buat, Zulkaidah buat. Kita buat setiap bulan. Semua yang saya sebutkan tadi. Cuma bulan Ramadan ini dia panggil ziyadatul a'mal. Tambahkan amalan. That's all. Oleh sebab itu Abu Hanifah An-Nu'man dia khatam Quran. Abu Hanifah ni guru kepada Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok dia punya silsilatul a'mal. Macam mana amalan-amalan mereka. Abu Hanifah, tengok. An-nas ala dini khalilih, kata Ibn Khaldun. Manusia akan ikut siapa dia punya guru dia. Siapa ulama dia. Siapa yang dia pegang. Siapa pemimpin dia. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dia khatam pada bulan-bulan lain 30 kali sebulan. Bermakna satu hari 2 kali khatam. Orang kata, Ustaz, macam mana? Logik. Apa tak logiknya? Dia zaman mereka tak ada WhatsApp. Cuba tuan-tuan kumpul WhatsApp yang tuan-tuan baca tu. Saya rasa ada ke 20 juzuk sehari. WhatsApp. Tak masuk lagi Facebook. Tak masuk lagi Instagram. Tak masuk lagi TikTok. Tak masuk lagi yang you all karang-karang tu tadi. Banyak dia orang tu tak ada benda-benda macam tu. Berjalan kerana Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah kalau berjalan, mulut dia tu orang nampak bergerak selalu. La yakhlu min famihi illa ithnain. Takkan keluar daripada mulut ni kecuali 2 benda. Pertama, dia akan baca Quran. Jalan, saya qulu sufahum minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Orang kalau dah hafal macam tu jalannya. Dia bukan baca ya takak-kak. Itu tak ada, itu tadarus. Ni tak, ni diorang dah hafal. Dia ingat Quran tu kama yaqra'u al-Fatihah. Mereka baca Quran tu macam dia baca Fatihah. Tuan-tuan tengah bawa kereta tu, ulang Fatihah sampai 10 kali. Sebab apa? Laju. Sebab dah ingat. Begitulah dia orang. Abu Hanifah. Zaman Imam Syafi'i sama juga. 60 kali. 30 kali sebulan. Tapi kedua-dua mereka ini, bila masuk saja bulan Ramadan, jadi 60. Maksudnya Quran ni, setiap bulan baca. Cuma Ramadan dia tambah. Itu dia. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak istiqamah tu macam mana? Sebab Allah Ta'ala sebut, dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tengok. Allah pun bagi tahu, sesungguhnya
Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang beriman yang berkata Allah itu Tuhan kami. Apa dia? Siapa mereka ni? Summastaqamu. Kemudian mereka istiqamah dengan apa yang mereka buat. Istiqamah ni sangat penting. Bila kamu istiqamah, maka tidak adalah ketakutan dalam diri kamu. Kamu takkan takut kamu jatuh miskin dengan infak. Kamu takkan takut dengan infak kamu jatuh miskin. Bang, tak ada lagi saya jumpa orang infak jatuh miskin. Tak jumpa lagi. Semalam sahabat saya dia bayar zakat RM100,000. Cash. Bayar zakat pada bulan Ramadan RM100,000. Dia yakin. Sebab dia kata tahun lepas dia bayar 100. Dia punya sale tahun 2021 sebanyak 500 juta. 100,000 dia mula. Tapi dia tambahlah dia mula pada bulan Ramadan dengan 100,000. Dia akhir tahun dia tambah lagi. Sampai peringkat tu tuan-tuan, dia yakin sebab dia kata hanya orang yang lalui benda ni dia tahulah macam mana Allah bagi. Cuma kita tak ada keyakinan. Cuba bila kamu yakin, kata Allah, wal alla takhafu, kamu takkan takut. Sebab kata Nabi SAW, anak ni, budak-budak ni ada 3 benda. Pertama, bila kita ada anak, sebab kita ni rasa takut ni sebab anak. Itu kata Nabi SAW pada budak, pada anak-anak, kepada ibu bapa ni kata, sesungguhnya anak-anak ni mabkhalatun, dia punca kita jadi bakhil. Bang, jom kita sama-sama infak untuk masjid. Abang kata, bukan tak nak bagi ustaz, anak saya kecil lagi ni, nak bayar van sekolah lagi, nak bayar tuition lagi. Selalu kita akan jawab macam tu. Bukan suruh bagi semua gaji yang ada. Apa yang kita ada sikit tu, sikitlah kita bagi. Tak? Tu sebabnya kalau tuan-tuan tengok, kalau tanya Tok Siak, tanya AJK masjid lepas hari Jumaat kan, masa kita kira duit. Saya pernah jadi tukang kira duit kat masjid. Lepas kita kutip-kutip kan, berapa ringgit paling banyak imam? Bukan, berapa ringgit, berapa ringgit yang paling banyak? RM1. RM1 paling banyak. Sebab apa? Itulah mampu dia. So, takkan nak paksa orang, jangan bagi RM1 tuan-tuan, bagi RM5, tak boleh. Bagi apa yang kita mampu. Tu sebab RM1 paling banyak. Nanti anak kita besar, kita dah mati, tanya anak kita pula, apa paling banyak? RM1. Sebab itulah dia. Sebab manusia, dia akan bagi apa yang dia mampu. Tak payah paksa-paksa. Jadi oleh sebab itu, bagi je apa yang kita mampu, Allah akan bagi balik. Itu, kamu takkan takut. Jangan jadi sebabkan anak, kita jadi bakhil. Oh, anak nak masuk universiti, saya kena jimat-jimat sikit. Jimat cermat dari aspek penggunaan. Anak nak masuk universiti, bila orang minta untuk wakaf masjid, dia kata kita hold sikit sebab nak simpan untuk anak masuk universiti. Tapi pada masa yang sama, pergi jalan kat Turki, satu family tu macam mana pula tu? Ialah sebab kita nak gembira masa ni lah, family time. Ni masalah, sebab selalu kita jadikan anak tu sebagai alasan. Mabkhalatun. Yang kedua kata Nabi, mujbanatun. Anak punca kita jadi takut untuk pergi jihad fi sabilillah. Zaman Nabi nak pergi jihad, saya minta maaf ya Rasulullah, tak boleh nak pergi ni. Sebab apa? Anak kecil-kecil lagi. Tengok. 2. Nombor 3, mahzanatun. Anak punca kita jadi sedih. Sedih tuan-tuan. Siapa yang tak menangis kalau anak kita meninggal dunia? Siapa tak menangis kalau anak kita sakit? Siapa tak menangis anak kita ni tak sempurna? Tuan-tuan, semua orang akan menangis. Tak ada orang. Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Fa innal aina la tadba, mata Nabi keluar air mata. Tu Rasulullah SAW. Yang ini tuan-tuan dan puan, anak itu fitrah. Maka apa yang berlaku terhadap anak tu, yang 3 tadi tu adalah fitrah. Cuma kita takkan jadi takut untuk kita berinfak. Tengok, itu cantiknya Allah Taala buat. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Sebab apa? Mereka percaya pada syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apakah asbab atau sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita ini jadi istiqamah? Ni yang penting ni. Semua orang dah buat dah. Sekarang ni saya tengok semua orang pakat buat dah. Alhamdulillah. Datang masjidnya, semayang malamnya, baca Quran tak tinggal. Ada kadang-kadang sampai duduk tu, buka iPhone tengok, dia ulang Quran.
Masya Allah, bagus. Jadi tuan-tuan, macam mana tu kita nak istiqamah selepas Ramadan? Yang pertama tuan-tuan yang dikasih sekalian, al-ikhlas fil ibadah. Pertama sekali tuan-tuan kena ingat bahawa kita ni bila buat suatu benda tu kena ikhlas. Ikhlas bukan maksudnya aku ikhlas dah, betul dah aku buat ni. Aku buat bulan Ramadan, tu tak ikhlas bang. Kau buat sebab Ramadan. Tu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, fa innaka ta'budu Allah azza wa jalla fi Ramadan fa anta 'abidun li Ramadan. Kalau kau semayang je tuan-tuan, semayang, puasa, zakat, Quran, buat hanya pada bulan Ramadan, kamu bukannya sembah Allah tetapi kamu sembah Ramadan. Sebab lepas bulan Ramadan kamu tak buat. Itu sebabnya kita kena betulkan ikhlas. Aku buat ni sebab aku nak berubah. Daripada tak boleh, daripada baca sikit kepada baca banyak. Daripada tak pernah buat, aku buat. Lepas tu istiqamah selepas bulan Ramadan yang mulia. Itu yang pertama. Contohlah tuan-tuan, ya. Istiqamah ni penting. Sekarang ni semua orang pergi haji, pergi umrah. Tuan-tuan perasan tak kalau pergi umrah ni, saya rasa dalam ni pun ramai yang bawa balik umrah. Saya pun kalau ikutkan nak pergi sangat ni, rindu sangat nak pergi Mekah. Tapi tak ada rezeki lagi sebab banyak tanggungjawab nak selesaikan. Apa nama ni? Bayangkan tuan-tuan kalau kita pergi Mekah. Kenapa seronok pergi Mekah ni? Dekat sana ni, dekat Mekah ni tuan-tuan, tuan-tuan akan bangun buku apa? Ni sahabat saya, buku apa je kita bangun? Berapa? 3 pagi kan? 3 pagi. Tanpa miss lah tuan-tuan. Jarang kita duduk kat Mekah ni, duduk hotel jauh ke dekat ke sama je. Yang duduk dapat nampak Kaabah depan tu. Pukul 3 pagi juga. Bangun duduk depan cermin tu semayang nampak Kaabah. Suka dia. Semayang tahajud. Sebab apa? Dia merasakan bahawa inilah masa nak grab peluang yang ada. Bahkan lagi menariknya, pukul 3 pagi tu semua dah masuk masjid lah. Buat apa masuk masjid? Mereka tunggu waktu solat. Tunggu waktu azan. Tengok jam bila nak azan. Tak sabar-sabar nak sembahyang belakang imam. Tengok, itu suasana dekat Masjid Haram. Tapi bila balik Malaysia, bertukar tuan-tuan. Bilal tunggu makmum. Bila orang nak sampai ni? Tak sampai-sampai lagi. Beza. Sepatutnya benda tu yang kita kena buat. Kita datang pada waktu yang telah ditetapkan. Padahal bukan jauh pun, rumah tepi-tepi ni je. Kalau kat Putrajaya tu atas tuan-tuan, atas, turun lift je, tekan G sampai terus. Buka lift, jalan sikit dapat surau. Situ lagi parah tuan-tuan. Turun tu lagi parah. Semayang subuh 7 orang. Macam mana? Sampai kan ada tu imam seorang dia kata, Ustaz, tak tahulah Ustaz. Subuh 7 orang, paling ramai 10. Masa tu renggang-renggang. Saya cukup risau bila rapat. Rapat terus tak nampak orang tuan-tuan. Masa tu renggang-renggang ni. Ni dah rapat, terus nampak sikit terus dia kata. Nah, tu sebabnya tuan-tuan. Ada imam-imam AJK masjid dia suka sembahyang jarak-jarak, nampak ramai. Ada juga imamnya tu, dia kata Ustaz sama dia Ustaz. Tak ada bezanya. Ada juga. Fahamlah, orang yang datang masjid selalu, AJK dia dapat rasa macam mana. Tapi kalau yang jenis ramai ke belakang tu, itu memang puas hati tu tuan-tuan. Memang puas hati. Kita tengok pun suka. Rapat, kalau jarak pun kita rasa sedih. Sebab orang sampai semayang kat luar. Macam masjid kat rumah saya tu. Subuh 10 rakaat. 10 soft. Kalau datang lambat, belakang duduk. Ini rapat. Masa dah jarak tuan-tuan, sampai semayang kat tepi luar tu. Itu kita dapat rasa. Tapi yang sedih ni, yang turun-turun ni, memang tak ada. Surau nak ramai. Surau nak ramai. Surau nak banyak. Tapi kehadiran tu tak ada. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi kena betulkan niat. Nombor 2, kena letak bahawa semua amalan yang kita buat, semua yang kita buat ni, nak istiqamah ni, untuk dapat hidayah. Nak dapat hidayah, kita kena buat selalu apa yang kita buat. Jangan kita putus asa. Kena buat selalu. Itu 2. Nombor 3, muhasabatun nafsi. Kena selalu bermuhasabah.
Cukup tak amalan aku ni? Kalaulah kita duk buat amalan banyak pada bulan Ramadan, mati bulan Ramadan, okeylah. Sekarang kita tak tahu bila kita mati. Mungkin Rejab tahun depan. Rejab baru ni dah lepas dah. Masuk dah Ramadan. Alhamdulillah masuk Ramadan. Cumanya kita tak tahu bila kita mati. Bila kamu muhasabah diri, itulah yang menyebabkan kita boleh menangis setiap waktu. Tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Dia selalu berseorangan di pertengahan malam. Bila dia berseorangan di pertengahan malam, dia akan baca setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan tadabbur. Tadabbur ni dia baca slow. Dia satu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Allahu akbar. Dia style macam tu. Baca tu dia panggil tadabbur. Dia baca satu-satu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allahu akbar. Apabila masuk ayat tu, satu hari akan datang saat-saat kematian yang apabila manusia itu ada dua. Ketika matinya gelap wajahnya, ada satu kumpulan pula yang putih wajahnya, cerah wajahnya ketika mati. Nangis Umar bin Khattab. Tak tahu ni, aku ni belah geng gelap wajah ke, yang digelapkan wajah ataupun dicerahkan wajah. Menangis Umar bin Khattab. Hatta ballalat lihyatuh. Dia sorang-sorang tu nangis. Air mata keluar. Air mata keluar bukan sikit, tuan-tuan. Ballalat lihyatuh. Janggut dia lebat. Bila janggut lebat ni, sampai basah janggut dia. Basah. Dia mengalir sampai basah janggut. Itu tanda muhazafadun nafs. Duk mikir, ya Allah, aku ni jadi pemimpin. Betul ke apa aku buat ni? Itu sebab Umar bin Khattab malam ni dia tak tidur sangat sebagai seorang pemimpin. Kerana apa? Dia tahajud pukul 3 pagi ke atas. Sebelum tu dia jalan dulu tengok kawasan-kawasan dia. Pusing kawasan. Masa tu tak ada press. Wartawan tidur masa tu, tuan-tuan. Tak ada pengikut-ikut, dia pergi seorang, naik dia punya unta, kadang-kadang dadan seorang-seorang jalan kaki. Tu yang dijumpa dalam riwayat, jumpa seorang makcik sedang, kakak sedang masak kan. Budak menangis, dia masak. Masak apa dia tengok batu dalam tu. Dia buat masak tu nak bagi anak tidur. Menangis dia berjalan balik ke Baitul Mal untuk ambil tepung. Bila angkat tepung, sahabat, biasalah bila pemimpin dah angkat tepung, dia punya pengikut akan tanya, Umar, biar aku tak angkat. Kamu jangan angkat, kamu pemimpin, aku angkat. Biasalah. Tuan-tuan, Allah, dia kata apa? Aku tidak akan benarkan kamu angkat apa yang aku angkat. Sebab apa yang aku tanggung di akhirat, kamu tak akan tanggung. Allah. Sampai tu bawa dah dia angkat tepung tu. Sampai dia yang masakkan. Bila dia masak, dia bagi pula budak-budak tu makan sampai kenyang dan tidur disebabkan kekenyangan. Dia kata apa? Aku tak akan beredar. Sebab aku tengok budak ini tidur disebabkan kelaparan, tertidur disebabkan kelaparan kerana pemimpinnya. Mana dia cakap dia ni, tu muhasabah, kerana pemimpinnya, kerana aku. Dan aku takkan beredar sehinggalah aku bagi dia makan, dia tertidur disebabkan kekenyangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di mana kita? Jauh kita, tuan-tuan. Kita jangan fikir sampai besar macam tu. Kita fikir keluarga kita dah. Termenung kita dah. Ya Allah, anak aku macam mana, ya Allah? Macam mana anak aku ni, ya Allah? Dia buat tak apa yang kau suruh. Aku tak tahu ni, aku ni tanggung ke tidak anak-anak aku dengan elok. Isteri aku macam mana? Isteri pula menangis, fikirkan suami, macam mana suami aku ni? Taat pada Allah ke tidak? Boleh bawa dia tak apa yang dia bawa hari ini untuk ke akhirat? Semua tu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, perlu kita fikirkan bersama. Itu dipanggil muhasabatun nafsi.
Itu Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Tengok, wahai orang beriman, tengok diri kamu untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, lighadin, untuk esok. Itu kita tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan duduk seorang-seorang, jangan buat sekarang. Sekarang tuan-tuan tak berapa nak rasa feel sangat. Tuan-tuan bangun esok malam ni sebelum subuh tu, tuan-tuan bangun tahajud. Tuan-tuan cuba duduk seorang-seorang atas sejadah tu, tuan-tuan termenung. Tu dipanggil muhasabah nafs, dia panggil. Tuan-tuan kata, kalaulah aku mati lepas ni, apa yang aku akan bawa? Cukup tak aku punya amalan? Bila kita fikir macam tu tuan-tuan, kita akan rasa takut. Mulalah kita rasa aku tak cukup, aku tak cukup, aku tak cukup. Paling terasa bila kita berada di tempat-tempat di hujung tanduk ni lah tuan-tuan. Hujung tanduk ni macam mana? Kita boleh mati anytime. Sekarang kita tak rasa sebab kita duduk dalam masjid. Jarang orang mati dalam masjid kata. Kena heart attack mengejut ni jarang. Yang mudah cerita, saya selalu dapat rasakan benda tu ketika saya bermusafir. Ni Mawi dia pramugara. Ni saya selalu fikir, macam mana Mawi naik kapal terbang selalu. Saya naik kapal terbang, sekarang ni kapal terbang yang jarang batal Firefly je. Yang lain semua kaki batalnya. Janji pukul 7, dia akan jadi pukul 9. Kadang-kadang terus tak ada. Esok pula, padahal meeting hari tu. Tapi tuan-tuan, nak buat macam mana? Sekarang ni masalah dia, kalau kapal terbang tu tak cukup, rugilah kapal terbang. Itu isu dia. Bila naik kapal terbang kecil, Firefly, tuan-tuan gegar dia, Tuhan je tahu tuan-tuan. Masuk awan gegar, keluar awan gegar. Saya duduk dalam tu, ya Allah, termenung kita tuan-tuan. Hari tu sekali tu, macam mana dah nak bergerak. Undur dah kapal terbang tu. Undur dah kapal terbang. Saya nak ke mana masa tu? Ke Kelantan. Kapal terbang tu undur dah. Jalan sikit berhenti. Saya duduk saja, duduk tengok kat cermin. Kenapa tak bergerak-gerak? Tengok-tengok ada technician sampai. Mana datang technician ni? Sebab pintu dah tutup, rupa dia buka balik. Kita tak perasan. Buka dia masuk, ada technical error dalam tu. Dia tutup kipas balik, buka satu-satu. Rupanya ada satu kipas tak bergerak sangat. Mujur dia cek masa tu. Kalaulah kat atas baru nak cek, innalillah dah aku ni. Tak ada, mana ustaz dalam gambar tu? Tak ada dah, arwah dah Tuan-tuan, masa tu aku terfikir. Dekat atas tu pula, alahai, bunyi. Tetet. Tetet. Alah, apa benda pula bunyi masa ni. Tak tidur aku. Tuan-tuan, tu belum mati lagi. Belum kapal terbang jatuh lagi. Kita baru bunyi tetet. Sebab dengar kan, saya suka dengar YouTube. Kapal terbang, kenapa kapal terbang jatuh? Kan ada rakaman hitam, kotak hitam kan. Mayday, mayday. Oh, kotak tak. Allah. Hilang terus. Itu saat kematian tu. Tengok orang nak mati, dia Allahu Akbar. Saat kematian tu orang tuan-tuan jangan cakap kat orang. Tengok la ilaha illallah, pemimpin tu jatuh kapal terbang. La ilaha illallah, kat dunia lagi dah terbakar dah. Kau tak tahu apa berlaku dalam tu bang. Kalau kita dalam tu kapal terbang jatuh, dia mengucap la ilaha illallah, Allahu Akbar, inni tubtul an. Aku minta ampun sekarang ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Allah ampunkan dosa dia. Dia sempat minta ampun kau. Tak? Tengah kata, tengok, kena bakar ya Allah Ta'ala kat dunia. Dia mati. Lagi teruk. Muhasabah. Tu kita naik kapal terbang, muhasabah. Kalaulah mati masa tu, ya Allah tuan-tuan, masa tu baru terfikir. Masa tu terfikir kita. Kenapalah semalam aku tak masjid minta untuk wakaf? Kenapa aku tak bagi semalam? Kalau bagi tu, kalau jadi apa-apa sempat juga aku wakaf dah. Ni nak transfer pun dah tak boleh. Tengok design macam tu. Bila touchdown turun balik, tak jadi pula wakaf. Perasan tak? Tuan-tuan, itu muhasabah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Allah. Tapi kita kadang-kadang malu dengan diri. Bila muhasabah, kita akan malu diri sendiri. Tu nombor 3. Nombor 4,
tuan-tuan perempuan, nak jadi istiqamah ni macam mana? Alaikum bil hikmah. Kena selalu cari hikmah. Apa tu hikmah? Siapa yang dapat hikmah, kata Allah Ta'ala, laqad utiya khairan katsira. Allah bagi banyak kemuliaan kepadanya. Hikmah. Apa itu hikmah? Pertama, nak dapat hikmah ini, nak istiqamah, kamu kena ada hikmah. Apa hikmah? Pertama, kamu kena ada ilmu. Dia bukan ilmu saja, falsafah ilmu. Dia panggil falsafah di sebalik semua ilmu yang kita dapat. Apa falsafah dia? Bila kau baca Quran, apa falsafah Quran yang kau dapat? Contoh, kenapa Allah Ta'ala, ni dipanggil falsafah, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta, sedangkan Nabi tak pandai membaca. Pelik kan? Pelik. Bacalah dengan nama Allah. Macam mana? Nabi Allah, Rasul Muhammad SAW tak boleh membaca, tapi ayat suruh baca. Kalau kita orang ni, Nabi macam ni lah. Kalau kita cakap dengan kita, kalau saya ni buta huruf. Buta huruf. Tapi saya suruh orang baca. Kau kena belajar dik. Belajar dik, jangan malas dik, jangan jadi bodoh. Sedap kita bagi dia. Adik ni tahu, saya ni lagi teruk, buta huruf terus. Mesti adik kata, elah apa benda orang tua ni. Suruh orang membaca, engkau pun tak kerti baca. Kalau ikut orang gitu, kenapa turun ayat tu? Ada hikmah tu, dipanggil falsafah daripada ayat Quran. Allah tak bagi Nabi Muhammad boleh membaca dan tulis agar orang Quraisy tak anggap Quran ini dibuat dan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nombor dua, daripada membaca, kita akan jadi negara yang maju. Tuan-tuan kaji, negara-negara maju, bermula Jepun, Korea, semua rakyat dia suka membaca. Dia memang suka membaca. Tak kisah, yang penting membaca. Walaupun baca novel. Kalau tuan-tuan tengok orang putih, kalau datang ke Malaysia kan, sekarang tak ada lagi lah. Kalau selalu tengok ke airport, sebab saya banyak masa saya ke airport, luar negara ke dalam negara, tuan-tuan tengok, mak bapak ni, walaupun sekarang ni zaman IT tau, zaman handphone, mak bapak bawa novel, bawa buku tebal-tebal ni. Hatta baru ni saya nak pergi ke Terengganu, orang putih duduk tepi saya. Dia bawa, saya baca ni, jawab WhatsApp. Tengah-tengah jawab, orang putih tu bawa keluar daripada beg dia, buku tebal ni. Tulisan how to be successful. Macam mana nak jadi orang hebat. Aku tengok, ni please. Dia tebal. Terus insah tu kan, simpan aku punya iPhone. Malu kita. Buka. Dia tanda pula, dia baca dah muka surat 217. Saya jeling tu ada kan, 217. Maknanya dia tanda, dia baca sampai ke apa? Ke tempat destinasi. 200 apa? Puk dia letak kertas, puk tutup. Oh, membaca. Inilah budaya negara-negara yang maju. Itu sebabnya Allah suruh kita baca. Tengok, itu dia panggil falsafah. Kita kena ada ilmu. Nombor dua, al-khibrah. Kalau nak berjaya, nak istiqamah ni tuan-tuan, kena ada hikmah. Hikmah pertama kena ada ilmu, falsafah ilmu. Nombor dua, kena ada khibrah, kena ada pengalaman. Ada pengalaman hidup, kena belajar daripada pengalaman. Pengalaman guru yang tidak ada dalam buku. Tuan-tuan tanya, macam mana nak cakap kalau tuan-tuan tanya orang-orang lama yang berjaya, dia kata ni susah nak cerita. Tak ada dalam kitab dan tak ada dalam buku pun. Ini pengalaman hidup. Itu pengalaman. Haji buat kapal kan? Buat kapal. Kapal dia buat ni, semua polis, tentera pakai. Juta tuan-tuan. Tanya, Haji macam mana ni? Sebab dia pernah belanja saya makan. Suka belanja saya makan. Tu yang saya suka korek dia punya rahsia. Alah minum kat habis-habis kuliah, minum mihun kan. Banyaklah ilmu. Bila saya korek, macam mana tu? Oh, itu pengalaman Ustaz. Kita macam mana gini. Ada je pengalaman. Saya kata nak rujuk kan? Memang tak ada rujukan. Macam saya pensyarah ni rujuk, kita nak ada, setiap benda kena ada rujukan. Yang ini tak ada rujukan. Ini pengalaman Ustaz, pengalaman hidup.
Kita kena dapat macam ni, kena buat macam ni, buat macam ni. Itulah pengalaman. Nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, nak istiqamah ni macam mana? Cari kawan-kawan yang boleh ajar kita untuk istiqamah. Contoh, tuan-tuan berkawan, mesti berkawan dengan geng-geng yang baik. Sebagai contoh, tuan-tuan sekarang ni, dalam grup tuan-tuan sekarang ni, ramai. Saya pun ada. Grup yang kita duk ulang Quran, nak khatam Quran, kita geng khatam dia panggil. Boleh, kita ustaz-ustaz pun ada. Okey, hari ni dah buat, hari ni berapa bulan? Hari ni 16 April. Berapa juz lah? Kita pun tulis kat tepi tu. Yang betul lah ni, jangan main-main pula. Main tulis nombor tu. Ada tulis nombor 31. Juzuk apa 31? Nampak sangat. Nak diingatkan apa benda. Dia tulis, okey. Dia dah berapa juz? Hari ni 16, pasuknya minimum 16. Minimum 16, bukannya ni bukannya bawah 16. Kalau bawah 16 maknanya you kena muhasabah balik lah. Letak 16. Yang mamat tu pula 17. Yang ni 18. Yang ni 19. So 16 hari bulan, minimum 16. Ada kawan dah sampai 17. Maknanya kawan tu dia tarik kita untuk laju lagi. Kita pula tulis 14. Pada hari ni 16. Maknanya kita kena lawan ni. Kawan aku dah 17, takkan aku baru 14? Lawan. Malam yang sama juga kita akan baca habis, tuan-tuan. Saya cakap ni dasar pengalaman juga ni, sebab kita pakai grup juga kan. Hari ke-7 grup tu aktif. Tulis nama A, B, C, nama saya nombor 3, Dr. Izhar. Yang ni tulis. Saya bila dia keluar tu saya pun tulis terus. Saya tulis terus 7 juz. 7. Maaf. Hari ke-7. Hari ke-7 saya tulis 9. Dan memang saya dah 9 hari tu. Kita rasa, alhamdulillah. Ustaz mesti menunjukkan contoh yang baik. 7, hari ke-7, juzuk yang ke-9. Yang tu tulis, 7. Yang ni 7. Yang ni 6. Ada seorang mamat tu, dia tulis 13. Dia tulis 13, terus tersedak saya. Dia ni engineer. Engineer 13, aku 7, aku baru baca 9. Malu, tuan-tuan. Terus aku baca, bagi cukup 14. Dia jadi semangat lain tau. Sebab kawan, tengok ni. Dia panggil cari orang yang boleh tarik kita jadi istiqamah. Benda ni kena hidup. Grup ni kena ada lepas Ramadan juga. Syawal kena ada juga. Ini Syawal, terus huyuk. Left group. Bila add balik? Tahun depan. Bulan Rejab baru masuk balik. Tak boleh lah macam tu. Dia kena terus macam tu. Jadi, tuan-tuan, tu menarik. Elok lah. Lepas 2 jam ke 3 jam, saya pun update. Daripada 9 tu, jadilah 13 juz. Pukul 5 petang, dia update. Dah 18 juz. Aku kata dia ni, tak sempat aku nak kejar orang tua ni. Sampai saya kata dia ni, dia nama dia kat depan IR, engineer lah. Saya kata dia ni tak kerja atau game pencin. Kita sibuk juga. Kata Masya Allah, orang macam inilah yang boleh menyebabkan kita istiqamah. Tapi kena ada selalu, dia kena selalu dengan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau ini dapat kita amalkan, dapat kita teruskan selepas Ramadan, kita akan jadi orang yang istiqamah dengan amalan kita. Yang terakhir, ma'rifatu khutuwati syaitan, dan berhati-hatilah dengan penipuan-penipuan iblis dan syaitan. Dia akan lalaikan kita ni selepas Ramadan. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tengok. Sekarang ni kita semua jaga waktu semayang. Khususnya subuh dan maghrib. Pukul apa maghrib dia sekarang? 7:18. Dia tahu 7:18. Lepas masuk Syawal ni, kau tanya balik. Pukul apa dik? Antara 7.18 ke 7.21. Sebenarnya 7.25. Sebab dia dah tak fokus dah. Sebab sekarang lagi 10 minit nak azan, dah tunggu dah. Pukul apa? Negeri Sembilan pukul 7.18. Selangor 7.20. Apa nama wilayah 7.17. Dia tahu semua negeri. Tuan-tuan, masuk je Syawal, lupa semua negeri.
Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita kena ingat, itulah namanya kelalaian. Jadi insya-Allah kalau kita jaga semua khutuat ataupun sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita jadi lalai, maka insya-Allah kita akan jadi orang yang istiqamah. Saya doakan tuan-tuan dan puan, istiqamahlah dengan apa yang kita buat ni. Sebab saya rasa dalam kawasan ni lah kan, masjid ni dah antara aktif. Suraunya ramai, masjidnya ramai, kuliah-kuliahnya pun hidup. Teruskanlah. Dan tuan-tuan punya masjid pun cantik, hidup, cerah selalu. Tahniahlah pada AJK. Ya? Ni apa benda masjid gelap kan? Ya? Orang pun tak ada. Bukan dekat Negeri Sembilan, ni berlaku dekat sebelah sana, negara lain. Kelak tuan-tuan, duit masuk, tapi tak guna duit buat apa? Orang bagi duit dekat masjid ni guna. Siapa yang bagi duit kat masjid suruh simpan? Cuba kita angkat kan? Nak simpan baik masuk kat tabung haji. Dapat juga 1.25. Marah orang tabung haji, minta maaf lah ni tabung haji ni. Dah, apa nama, nak duit, nak tambah duit masuk ASB. Amanah saham. Kalau nak tu lagi pergi main saham lain yang lebih aktif. Nak bagi duit kat masjid, dia panggil bagi untuk akhirat. You bagi guna lah. Betul tak? Jadi AJK guna betul-betul duit tu. Jangan tiap-tiap tahun tukar kapet pula. Nah, aircon buka. Kenapa buka? Jemaah bayar, nak bagi selesa. Baulah sedap jemaah semayang. Tengok, pagi-pagi pun sejuk. Nah, tengah hari pun sejuk. Orang datang. Ada orang datang sengaja keluar daripada rumah, datang masjid waktu zuhur. Sebab apa? Sejuk, aircon ada. Dekat rumah tak ada aircon. Jadi datang tu terus semayang zuhur. Kan bagus tu. Tu. Lepas tu pencahayaan cantik. Ada pencahayaan, dia jimat cermat. Ustaz mengajar tak nampak. Tak nampak bagi atas ke bagi bawah. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kenapa? Kita kena jimat, ni duit rakyat. Otak hang. Duit rakyat ke mana? Duit rakyat gunalah. Daripada rakyat kepada rakyat. Bukannya daripada rakyat masuk akaun. Semalam saya dengan pusat zakat semalam sembang. Duit zakat tak boleh nak main labo-labo ikut sedap. Tak boleh. Dia kena bagi balik. Orang bagi suruh bagi. Betul tak? Itu duit zakat. Duit wakaf. Guna betul-betul. Jangan duit wakaf nak pergi masukkan wakaf sana wakaf apa ni, nak pergi labur sana labur sini. Tak labur, dia kena tahu tempat mana yang labur yang betul, yang selamat duit tu. Sebab tu duit wakaf. Bukan boleh main-main makan isi. Saya cakap ni sebab saya penasihat syariah. Saya detail sikit benda begitu. Berhati-hatilah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hidupkanlah masjid tuan-tuan. Teruskan. Jagalah masjid ni elok-elok. Bila kita jaga tempat kita, insya-Allah kita akan bahagia. Saya cakap sebab pengalaman tengok tempat saya. Masjid saya alhamdulillah hidup. Syukur, ramai sungguh. Dalam kutipan seminggu dalam 20,000 ke atas. Seminggu. Datuk Dr. Farid Ravi, dia punya masjid, masa dia pegang 18,000. Dia dapat seminggu 18,000. Sekarang 32,000. Sebulan. Seminggu. Orang bagi. Saya kata macam mana kau buat Farid? Oh, dia kata masa aku pegang 18. Tapi sebab aku guna duit ni. Panggil penceramah, semua penceramah tip top. Mufti, timbalan mufti dia panggil. Lepas tu dia panggil semua yang pandai-pandai lah. Boleh dia tahulah bidang dia. Yang ni akidah, yang ni muamalat. Dia bukan campur aduk tak, memang bidang dia betul. Jadi orang suka lah. Ramai orang datang. Lepas tu akhir tahun dia ada buat penilaian. Siapa penceramah paling tak sedap sekali? Bila tak sedap, awal Januari tu surat sampai. Duka cita dimaklumkan, kontrak ditambatkan. Tu je lah. Sampai peringkat tu. Tapi Allahu Akbar, ramai tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala jaga tuan-tuan semua. Jaga saya juga. Dan tuan-tuan doakanlah biar kita ni selamat daripada COVID-19. Ya, jagalah diri baik-baik. Semoga hari raya tahun ini hari raya yang bermakna untuk kita, insya-Allah. Dan Ramadan kali ini mungkin Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita doa biar kita buat yang terbaik dan Ramadan tahun depan kita dapat jumpa lagi, insya-Allah. Ya, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu minna wa minkum.
Majlis Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas perkongsian ilmu pada pagi tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada